والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-17, iaitu babun ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang izar, seluar ataupun kain sarung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia, hadis yang kedua. Sayyidina Ubay ibni Khalid radhiyallahu anhu berkata, satu ketika saya sedang berjalan di Madinatul Munawwarah. Tiba-tiba saya telah terdengar seseorang di belakang saya berkata, tinggikanlah kain kamu itu agar kamu terpelihara dari najis yang zahir dan yang batin. Saya pun menoleh ke belakang dan saya mendapati beliau ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daku pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain ini kain yang aku pakai ini murah harga dia, kain murah. Maka bagaimanakah seseorang itu boleh merasa bangga? Perlukah ia dijaga? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu tidak nampak kebaikannya, mengikutiku itu tetap dituntut. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal itu, daku telah terpandang kainnya yang mencecah di paras pertengahan betisnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan mereka. Jadi hadis Ubay ibn Khalid, satu orang sahabat nama dia Ubay ibn Khalid radhiyallahu anhu berkata, satu ketika aku sedang berjalan di kota Madinatul Munawwarah, maka tiba-tiba telah terdengar seseorang di belakang berkata, tinggikan kain kamu agar terpelihara dari najis yang zahir dan najis yang batin. Maknanya sahabat ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya, orang-orang musyrik yang kaya macam Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, orang-orang musyrik yang kaya raya, termasuk pemerintah-pemerintah Romawi, raja-raja Rom, mereka bila pakai jubah dia melengit. Tahu? Jubah dia pakai tu melengit. Maknanya kain dia ada orang tukang ambil. Umayyah ibn Khalaf, bila dia jalan, dia ada satu orang pegang payung untuk dia, dan yang pegang payung tu hitam kulit dia, kembang hidung dia, kerinting rambut dia. Dia pakai kain, tak pakai baju. Umayyah bin Khalaf, bila dia jalan, dia ada satu orang ikut dia, pegang payung, mana dia tak boleh kena panas. Umayyah ni, dia kalau jalan dalam Mekah, dia nak tengok pasar-pasar di Mekah, dia ada pegang. Jadi orang yang pegang payung tu hamba kulit hitam legam, kembang hidung dia, pesek lah, orang Melayu kata pesek hidung dia, kerinting rambut dia, hitam kulit dia, dan dia pakai kain, tak pakai baju. Maknanya dia pakai kain pelikat, kain, tak pakai baju.
Tak pakai selipar pun tak ada, sepatu pun tak ada. Siapa orang tu? Yang hitam ni Bilal ibn Rabah, juru azan. Hari ni kita panggil Bilal, kan? Siapa Bilal masjid ni? Sebenarnya siapa muazzin? Juru azan, nama dia muazzin, juru azan. Tapi sebab sahabat Nabi yang jadi muazzin, nama dia Bilal ibn Rabah. Jadi Bilal tukang pegang payung tu. Dan pembesar-pembesar musyrikin Mekah, bila dia pakai jubah dia melengit panjang. Jadi dia akan ada hamba-hamba kat belakang tu, tukang pegang jubah dia. Macam kita tengok dalam gereja, kan? Orang putih kalau kahwin, mak saleh kahwin, kan? Orang Kristian bila kahwin, bila wanita dia masuk, jubah dia ada pula tukang tukang angkat dia. Dia tak apalah, dia Nasarah. Jadi musyrik Mekah pun macam tu. Bukan saja perempuan, laki pun macam tu. Jadi apabila Nabi SAW diutus menjadi Rasul, antara benda yang Nabi benci, antara benda yang Nabi tak suka, Nabi benci, pakai jubah melengit ni. Pakai jubah tapi bawah dari melebih dari, dia bukan bawah, dia melengit. Tu bawah sampai kena, kita beli jubah, kan? Kita kadang pergi Mekah, orang bagi kita jubah, kita pun pakai, tapi kita tak faham. Jubah kita tu berjalan sampai kena kapet, sampai kena simen. Jadi Nabi tak suka. Jadi berdasarkan riwayat Ubay ibn Khalid, Ubay ibn Khalid ni satu orang sahabat. Jadi dia pakai, siapa ni? Ni bukan Alif bagi tadi ke? Jadi Jadi menjadi amalan orang musyrikin, pembesar-pembesar musyrikin Mekah ni, dia itu tanda kebanggaan. Jadi Nabi benci amalan tu. Dan Nabi SAW telah diperintahkan untuk meninggikan jubah dia. Maknanya jubah tu naik sikit. Jadi sahabat Ubay ibn Khalid ni pada peringkat awal dia pakai jubah macam tu. Jadi bila dia pakai jubah macam tu, kata dia, tiba-tiba aku terdengar suara seseorang di belakang aku ni yang berkata, tinggikan kain kamu tu. Maksudnya potong kain kamu. Dia dengar orang kata, tinggikan kain kamu agar kau terpelihara daripada dua perkara. Dua-dua kotor, dua-dua najis. Nabi beritahu, najis yang pertama, najis yang zahir. Maksudnya apa? Kalau kau berjalan, jubah kau meleret, kau kena tai anjing, kau kena kencing dan sebagainya, kau masuk toilet orang kencing, kotor jubah kau tu, najis. Jubah tu kau pakai dalam semayang, itu najis yang zahir. Dan najis yang batin itu apa? Dan najis yang batin itu adalah kekotoran dalam hati disebabkan kesombongan. Jadi orang-orang musyrikin Mekah, dia ada sombong. Dalam Urdu kata, ye kibir ki alamat. Tu tanda kibir. Dia ada status. Jadi orang musyrikin Mekah ni, dia tak terima Islam. Majoriti 99.9% orang musyrikin Mekah yang kaya raya tak terima Islam pada peringkat awal. Yang terima Islam dua je, Abdul Rahman bin Auf dengan Uthman bin Affan. Itu yang memang Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Tapi majoriti tak terima. Jadi Nabi kata, potong, angkat kain kamu, tinggikan kain kamu ni agar kamu ni terpelihara dari najis yang zahir dan juga najis yang batin. Najis dalam hati, supaya kau tak sombong. Maka kata Ubay, saya pun menoleh, saya menoleh ke belakang nak tahu siapa yang cakap ni. Bila ku toleh, dah ku mendapati
yang menegur aku itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain yang daku pakai ini, murah harga dia. Khalid ingat Nabi tegur tu sebab kain, mungkin Nabi ingat Nabi fikir kain tu mahal. Dia kata, ya Rasulullah, kain yang aku pakai itu murah harganya. Bagaimanalah seseorang itu boleh merasa bangga dengan kain yang murah ni? Jadi perlukah ia dijaga agar bersih? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, wahai Ubaid, jika kamu tidak nampak kebaikannya. Maksudnya Nabi beritahu, wahai Ubaid, setelah aku tegur kau ni, kalau kau tak faham apa aku cakap ni, aku beritahu kau supaya tinggikan kain. Tapi kau jawab aku punya apa? Aku tegur kau, tapi kau balas balik. Kau tanya, ya Rasulullah, kain ni murah. Kau counter aku balik. Nabi tahu, kau counter aku balik. Macamlah Nabi tak tahu kain itu murah. Dia ingat macam tu. Tapi Nabi jawab apa kat dia? Nabi kata, wahai Ubaid, jika kamu tidak nampak kebaikan dia, wahai Ubaid, jika kau tak faham apa yang aku beritahu kau ni, mengikuti sunnahku itu tetap dituntut, kata dia. Kalau kau faham ke, kau tak faham, kau diperintahkan untuk mengikuti sunnahku. Makna tak ada pilihan. Jadi agama ni kau faham ke, kau tak faham, bukankah kau orang beriman? Engkau diperintahkan, kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah kepada orang beriman ni, ikut Nabi, kan? Katakan kepada jalan Allah ni, kan? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata, kul in kuntum tuhibbunallah. Allah kata, wahai Muhammad, kau beritahu dengan orang iman walau, wahai orang beriman, wahai orang yang merasa diri dia beriman, kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kau cinta Muhammad, kau ikut. Kalau kau cinta Allah, kau ikut Muhammad. Jadi dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia adalah suatu yang dituntut. Jadi Nabi kata, wahai Ubaid, jika kau tak nampak kebaikan ni, kau tak faham apa aku terang ni, bukankah engkau telah dituntut untuk mengikuti aku ni? Jadi ikut ajalah. Senang faham. Aku cakap kau dengar. Ni saya guna bahasa senang faham. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal itu, saya pun terpandang akan kain yang Nabi pakai, kain Nabi itu. Saya pun terpandang akan kainnya, dan daku mendapati kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujung jubah Nabi itu mencecah di paras pertengahan betis dia. Maknanya bukan buku lali, atas lagi daripada buku lali lah, pertengahan betis. Tinggi. Nabi pakai jubah tu, kain dia tinggi. Jadi kita laki-laki dalam bab fiqh, kita laki-laki kalau kita pakai kurta, kita pakai longgi, kita pakai kain, kita pakai jubah, orang bagi kita jubah daripada Mekah, hadiah kita, terima kasih, alhamdulillah. Balik sahur, kalau bawah daripada buku lali potong. Dan memang tak cantik pun. Jadi tengok, kita pakai, kita berdiri kat cermin, paling minimum spek, minimum seluar kurta kalau kita pakai pun macam tu. Tapi kalau ada orang tanya, macam mana orang pakai stokin? Stokin bukan seluar. Stokin bukan longgi. Stokin dia termasuk khuf. Jadi yang dimaksudkan ni, kalau kita pakai seluar kurta, kita pakai jubah, kita pakai longgi, kain, pakai solat, kain tu naik atas pada buku lali. Itu paling minimum. Dia tak boleh tutup buku lali itu. Melainkan dalam hukum fiqh, melainkan kita turunkan jubah kita tu, kita turunkan kain kita menutup buku lali itu disebabkan kita sakit. Contoh, kita ada penyakit kulit berdarah, menanah-nanah. Kalau kita pakai kain tinggi,
Kita semayang sebelah orang, orang rukuk dia tengok kaki kita, ya Allah teruk ni, berdarah-darah kan, berdarah-darah, bernanah-nanah, nampak aib kita. Pada waktu itu untuk orang ni dibenarkan dia melabuhkan jubah dia, dia melabuhkan kain dia kan. Dia tutup. Kalau orang tanya pasal apa, saya sakit tuan, kaki saya berdarah-darah kan, kalau saya semayang orang tengok kaki saya aib. Tapi umum secara sihat kita diperintahkan untuk potong kain itu, tinggikan jubah kita sikit. Tapi tidak bagi kaum wanita. Itu hanya hukum fiqh untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Wanita diperintahkan untuk labuhkan jubah dia. Orang perempuan jubah dia kena labuh. Labuh tu kalau kena jalan pun tak apa. Seperti mana jubah yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Sayyidatina Fatimah jubah dia labuh. Jadi bila dia berjalan jubah dia seret. Jadi ketika Fatimah pakai jubah tu, dia telah ditegur, dia telah ditanya oleh satu orang perempuan. Perempuan ni kata, wahai Fatimah, pasal apa jubah ni apa? Meleret ni, nanti kotor jubah kau. Fatimah kata, sebahagian daripada kotoran itu akan dibersihkan dengan tanah. Maknanya kalau kain jubah aku ni kotor, aku seret. Kalau ada najis, kena tai anjing, aku seret lagi atas tanah, dia apa? Habis. Hukum fiqh kata hanya untuk perempuan saja. Tapi kalau dia tak nak, dalam fiqh ni kalau dia tak nak labuhkan jubah dia, boleh dia naikkan, dia pakai stokin. Dia pakai stokin. Perempuan. Jadi perempuan dia boleh naik. Jadi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Fatimah ni dia jaga susuk tubuh dia, sehingga tak ada orang yang boleh riwayatkan macam mana rupa Fatimah ni. Tak ada riwayat yang menerangkan muka Fatimah macam mana, Fatimah ni macam mana. Fatimah ni bila dia berjalan, tapak kaki dia pun hilang. Maksud tu dia jalan kat pasir tu, dia punya bila kita pijak pasir, dia ada kesan jejak kita, orang boleh tahu besar mana kaki kita. Tapi Fatimah labuhkan jubah dia sebab bila dia jalan, jubah belakang tu akan sapu, jadi hilang dia punya jejak dia. Jadi orang tak tahu Fatimah punya kaki ni berapa besar. Jadi balik kepada riwayat ni, Nabi tegur. Nabi kata kata Ubaid, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal itu, saya telah terpandang kainnya yang mencecah ke paras pertengahan betis. Jadi Nabi sendiri pakai kain atas betis. Maka di dalam memberi keterangan ini, berkata Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, kata Maulana Zakaria, hadis Ubay bin Khalid ini, hadis ini adalah amaran yang keras berhubung memakai kain sarung atau seluar di bawah paras buku lali. Di bawah paras buku lali. Semua bahagian yang melepasi buku lali itu akan dibakar api neraka. Tapi nanti dulu nanti sabar. Kang, orang dah pening kepala, saya pakai seluar macam mana? Saya pakai seluar, saya pakai stokin, saya pakai kasut, dah tutup buku lali. Nanti dulu. Mengaji ni mau bagi habis lah kan. Jangan mengaji setengah macam acu kan, dia keluar habis kan. Sebab kata Piramli, alif, ba sampai ta, guru mati. Mengaji ni biar sampai habis pun kita keluar. Saya teringat dulu Maulana Mustaqim satu ketika dia bayan di Sri Talik. Masa tu ada istimewa di Sri Talik. Maulana Mustaqim tengah bayan ni, Sri Talik penuh ni, sampai kat luar tu pasang kemah. Dia tengah bayan, satu orang duduk tengah tu bangun, satu orang duduk tengah belakang tu bangun.
Dia tengah bayan, dia tengah ceramah, satu orang tu bangun. Maulana Mustaqim kata, syaitan, beto. Tiba-tiba dia kata, syaitan, beto. Maulana Mustaqim kata, syaitan, duduk. Tuan-tuan, kalau bila kita dengar tu, kita fikir apa? Kita fikir Maulana Syamim panggil dia syaitan kan? Bukan. Bila habis bayan, orang tanya Maulana Sahab, Tuan Maulana, pasal apa Maulana panggil dia syaitan? Syaitan, betul. Duduk. Maulana Syamim tak bagi dia bangun dulu. Maka Maulana Syamim begitu, masa aku tengah bayan, aku nampak ada satu makhluk ni datang, cucuk dia. Cucuk dia. Maulana Mustaqim ni, bukan Maulana Syamim, Maulana Mustaqim. Maulana Mustaqim ni, antara dia punya kelebihan, Allah Ta'ala bagi dia punya kelebihan, dia pakar ubat orang kena gangguan jin. Jadi dia selalu main dengan jin je. Maulana Mustaqim ni dia memang deal dengan jin. Dia kalau orang kena gangguan jin ke apa ke, dia orang bawa pergi jumpa Maulana Mustaqim. Jadi Maulana Mustaqim akan settlekan orang yang kena gangguan jin, Maulana Mustaqim akan settle. Jadi Maulana Mustaqim kata, syaitan, betul. Duduk. Jadi rupanya bukanlah Maulana Mustaqim panggil dia syaitan, tapi Maulana Mustaqim kata apa? Duduk. Sebab dia nampak ada satu jin datang apa? Cucuk dia. Bangun. Jadi sebenarnya Maulana Mustaqim kata tu syaitan. Maulana Mustaqim kata dia, kau duduk. Di belakang kau ada syaitan. Syaitan. Kan kita baca hadis pagi tadi. Siapa baca pagi tadi? Alif, mana Alif? Pagi tadi subuh, siapa baca hadis yang Nabi SAW sebut apabila muazzin azan, apabila satu orang muazzin azan, syaitan akan lari. Syaitan akan lari sejauh 30 batu sehingga ke Rauha. Dalam keadaan dia lari itu terkentut-kentut. Bila satu orang azan, Husin bila azan je, syaitan rahang lagi. Rahang ke syaitan, छोटा syaitan नहीं है, ये बड़ा syaitan है. Syaitan besar, rahang ni banyak. Jadi bila dia azan, syaitan yang besar ni akan lari. Syaitan besar lari. Nabi sebut bila satu orang azan, syaitan akan lari. Dia lari sejauh 30 batu. Sehingga sejauh Rauha. Nabi sebut nama tempat tu, satu tempat nama dia Rauha. Dia lari sampai ke Rauha. Dia lari sampai suara azan tu hilang. Dia tak dengar. Habis azan, dia datang balik. Dia datang balik. Bila Bilal kamat, dia lari. Ketika dia lari itu, Nabi sebut dia terkentut-kentut, keluar angin daripada buntut dia. Terkentut-kentut dia lari. Bila iqamat, tadi lepas azan dia lari. Azan habis, dia pun masuk dalam masjid balik. Tuan-tuan dengar hadis ni Azan maknanya masa azan dia luar masjid ke dalam masjid? Dia dalam masjid. Syaitan boleh masuk dalam masjid. Sebab apa? Bila azan dia lari keluar. Dia lari meninggalkan sejauh 30 batu sehingga hilang suara, dia hilang dengan azan. Dah habis azan, dia datang balik. Dia masuk tak dalam masjid? Dia masuk. Bila dia dah masuk, bila Bilal iqamat, dia lari lagi. Sebab iqamat ni dia jenis azan. Iqamat ni pun azan, tapi dia kecil sikit daripada azan. Orang tak kamat pakai speaker besar, dia kamat dalam. Kamat aja dia lari lagi sekali.
sampai hilang suara qamat. Habis qamat, Nabi kata dia datang balik. Kemudian dia akan ganggu orang yang semayang, dia akan ingatkan orang itu perkara itu, dia akan ingatkan orang itu perkara ini, sehingga orang itu lupa bilangan rakaat. Bukan saja makmum, imam Masjid Raham pun kena. Kalau tidak, takkan imam berapa kali, saya pun berapa kali semayang isyak 3 rakaat. Kan kita jadi imam pun ada ujian juga. Tuan-tuan semayang belakang imam pun ada ujian juga. Kan? Jadi syaitan datang dan syaitan akan ingatkan kita perkara itu, dia akan cuba ingatkan kita perkara ini. Nabi sebut sehingga kita lupa bilangan rakaat. Selalu tak kita jadi macam tu? Hari-hari lah macam tu. Kan? Kadang-kadang dia datang ingatkan kita. Kan? Motor punya pasal. Tahu? Maju motor punya pasal. Kunci motor tak jumpa. Kan? Tadi kunci motor hilang, tak tahu mana letak. Dalam semayang dia boleh jumpa kunci. Tadi masa tak semayang dia cari kunci, tak jumpa. Mana aku letak kunci dia tak boleh ingat. Tapi dalam semayang baru dia ingat kunci tu kat mana. Kan? Rupanya dia letak atas meja Zabedah tu dekat apa? Dalam restoran. Jadi banyak benda-benda yang lupa dalam luar semayang boleh jumpa dalam semayang. Syaitan ingatkan kita. Dia ingatkan kita itu sehingga kita pun lupa yang kita sedang solat. Itu sebab kita lepas solat, lepas salam, kita kena istighfar. Satu orang tanya dengan ulama, pasal apa kita kena istighfar? Kita bukan buat maksiat, kita solat. Kita bukan minum arak, kita bukan berzina, kita solat. Tapi pasal apa istighfar? Ulama kata bukan pasal maksiat zina minum arak. Lupa bilangan rakaat, lupa Allah tu pun maksiat. Faham tak? Lupa Allah dalam semayang tu pun kira satu kesalahan. Tapi kita semayang, tapi kita lah. Jadi bila kita istighfar, ya Allah, ya hamba guna maafkanlah saya ya Allah. Saya sebenarnya semayang, saya datang daripada jauh, saya ambil wuduk, saya semayang, tapi sampai semayang depan kau macam ni punya semayang. Minta ampunlah ya Allah, maafkan saya. Itu sebab kita istighfar. Jadi bila kita istighfar lepas semayang, kita kena tahu pasal apa kita istighfar. Jadi saya nak beritahu syaitan. Jadi sebab tadi cerita syaitan betul tu, kan, syaitan duduk. Jadi nak beritahu syaitan punya gangguan. Syaitan punya gangguan, kan. Jadi dalam bab ni kita hati-hati, kan. Jangan kita bangun. Maulana Syamil kata kadang-kadang kita mengaji kerat, kita bangun kalau tak habis, takut kita beri keterangan kepada orang, keterangan yang salah. Jadi balik kepada riwayat ini, dia kata apa? Dia kata, berkata Maulana Zakaria, hadis ini adalah amaran keras berhubung memakai kain sarung atau seluar di bawah paras buku lali. Maka semua bahagian yang melepasi buku lali itu akan dibakar api neraka. Maka Abdul Rahman radhiyallahu berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengenai kain sarungnya. Jawabnya, kamu tanya satu soalan yang bermakna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kain sarung ataupun seluar seseorang mukmin itu, seorang Islam itu, hendaklah setakat paras betisnya dan tidak mengapa jika mencecah bahagian atas paras buku lali dia. Maknanya minimum tu sampai, kalau dia nak rendah lagi tu, nak panjang lagi tu, sampai buku lalinya. Tetapi bahagian yang melepasi buku lali itu akan dibakar api neraka. Mereka yang membiarkan pakaiannya melebihi buku lali kerana kebanggaan. Nampak? Dia pakai itu sebab apa? Dia labuh tu sebab dia rasa nak rasa bangga. Maka Allah tidak akan pandang kepadanya pada hari kiamat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Maka ancaman ini juga terdapat dalam hadis-hadis lain. Maka kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, kita hendaklah tegas dalam perkara ini. Di zaman kita ini, pakaian yang menutup buku lali telah menjadi satu gaya dan dianggap remeh, sehingga menginginkan amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu.
Jadi saya nak sentuh tadi berkenaan dengan kalau orang pakai seluar, dia pakai stokin. Kalau setakat seluar tu dia labuh daripada buku lali dia pakai stokin, dia pergi kerja, tapi dia bukan niat untuk bangga, maka kata para ulama fuqaha, yang tu diberi apa? Tapi jubah kan, kita pakai jubah, kita pakai ni kain, benda yang memang bila kita datang pakai semayang kan. Terus kalau kita pakai seluar kita bila kita solat, sebaiknya kita lipat kita punya apa, masa kita nak solat tu kita lipatlah 2-3, 1 atau 2 lipatan, pastikan di atas sikit daripada buku lali. Jadi kita solat tu masih seluar tu atas pada buku lali. Tapi kalau satu orang kata, Ustaz, saya tak nak lipat, boleh je, taklah kafir. Kau taklah jadi kafir dan kau taklah murtad, tetapi dia menyanggahi sunnah je. Tapi menyanggahi sunnah tu ringan ke berat? Beratlah. Kita sanggah sunnah. Melainkan saya beritahu tadi, melainkan kita ada uzur syar'i. Maksudnya saya kata tadi, macam kita sakit, kita tak tahan angin sejuk, kita terpaksa pakai jubah labuh nak tutup kaki kita, melainkan kita mempunyai keuzuran. Tapi kalau kita sihat, kita tak ada masalah, kita ittiba sunnah lah. Kita pakailah, ikutlah sunnah ni kan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi saya berhenti tekan ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang, insyaAllah.